Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perjalanan kami dari Adabil ke Tabriz mengambil masa dalam 4 jam. Kami tiba di Terminal Bas Tabriz. Terminal bas ni agak besar lah, lebih kurang macam TBS dekat KL tu. Jadi Tabriz ni ialah hub bas yang terbesar di kawasan utara Iran. Jadi kita boleh pergi dekat mana-mana bahagian Iran dari sini. Aku juga tanya tiket-tiket bas untuk pergi ke Turki dekat kaunter-kaunter yang dekat situ. Sebabnya kami akan ke Turki dalam masa beberapa hari lagi. Dari terminal bas aku ambil teksi untuk pergi ke rumah host, iaitu Mahdi dari Couchsurfing. Jadi setiap kali aku nak datang ke rumah host ni, aku akan check dulu dia punya profile. Dan aku tengok dekat profile ini banyak komen-komen dari tetamu yang terdahulu mengatakan bahawa Mahdi ni ada jual tour lah. Dan ada juga yang tulis yang kata Mahdi paksa ambil tour dengan dia. Dekat Tabriz ni aku dah hantar banyak request kepada host-host yang lain tapi tak berjaya. Kebanyakannya reject permintaan aku. Jadi yang tinggal hanyalah Mahdi. Lagipun aku akan tinggal dekat rumah Mahdi ni dalam 2-3 hari je. Yang pasti aku akan dapat tempat tidur dan juga makanan yang percuma bila tinggal di rumah Mahdi ni. Sebab saya tiba di hadapan rumah Mahdi, mak dia jemput kita orang masuk lah. Waktu tu aku cakap dekat intercom yang kami ni kawan Mahdi. Mak dia ni sebenarnya tak fasih bahasa Inggeris pun. Memang satu habuk pun tak faham. Tapi yang banyak membantu time tu adalah Mahdis, adik dia. Mahdi sebenarnya adalah seorang pelajar universiti. Dan sekarang ni dia tengah ada kelas lagi lah. Dan kemungkinan akan balik pada waktu malam. Kami kemudian keluar ke Bazar Tabriz yang tak jauh dari situ. Lagipun rumah Mahdi ni memang terletak berhampiran dengan kawasan bandar. Kebanyakan orang di Tabriz ni adalah orang Azeri berbanding daripada orang Parsi. Jadi bila jalan-jalan kita orang dapat tengok yang struktur muka dia orang ni agak berlainan lah. Bazar Tabriz ni dibina sekitar kurun ke-13 dan ianya adalah bazar tertutup yang terbesar di dunia. Ia juga termasuk dalam senarai UNESCO World Heritage yang berada di Iran ni. Bila kami masuk dekat kawasan bazar ni memang sangat besar dan memang tersesat lah time tu. Disebabkan bazar ni banyak lorong-lorong kecil. Lorong-lorong daripada jalan utama tu menuju ke dalam. Jadi setiap bahagian dibahagikan mengikut dia punya kategori lah. Kalau bahagian makanan, souvenir dan juga kalau pakaian. Dan kami sebenarnya tak sempat ambil pusing pun. Memang sangat besar. Sampai di rumah aku disambut oleh Mahdi dan juga bapa dia yang baru pulang lah time tu. Malam tu mak dia masak gulai ayam. Kami makan dengan roti lah time tu. Selepas makan malam, kami dihidangkan dengan teh dan sempatlah bersembang-sembang dengan Mahdi dan juga bapa dia. Keesokan paginya, tidur aku dikejutkan oleh bau tomato yang sangat kuat lah. Mak dia ni ada perusahaan kecil membuat sos tomato dekat rumah lah. Jadi dia akan masak tomato tu dalam periuk yang besar. Memang semerbak lah bau tomato dekat rumah dia ni. Halaman rumah dia ni ada satu kawasan yang terbuka. Jadi mak dia masak kat situ lah. Dan berhampiran dekat situ jugalah ada tandas dan juga bilik Mahdi ni di bahagian luar. Rancangan hari ini adalah untuk ke Kandovan bersama Mahdi. Sebelum bergerak, Mahdi berhenti kejap lah dekat sisi minyak. Dan bila aku tengok harga dia, minyak dekat Iran ni memang sangat murah. Harganya lebih kurang RM10,000 untuk 1 liter. Lebih kurang macam RM1 seliter lah. Kata Mahdi, minyak dekat Iran ni memang antara yang termurah di dunia lah. Tapi disebabkan gaji di Iran ni pun murah, jadi macam tak rasa apa-apa sangat lah. Setelah hampir 1 jam perjalanan, kami pun sampai di Kandovan. Ianya diberi julukan Cappadocia, Iran kerana strukturnya hampir sama dengan Cappadocia yang berada di Turki. Dikatakan kampung Kandovan ni telah berada dekat sini lebih kurang 700 tahun dahulu. Dan formasi batu-batuan yang ada dekat sini telah terhasil sejak ribuan tahun yang dahulu. Ianya terhasil dari lava-lava yang muntah daripada Gunung Sahan. Kemudian datanglah sekumpulan orang kampung mengetuk dan juga menggali batu yang berada di situ.
Masa yang diambil untuk mengetuk dan menggali batu kat situ memang sangat lama lah. Dan akhirnya mereka berjaya menghasilkan sebuah rumah ataupun macam gua tu yang berjaya hidup dalam tu. Jadinya kat situ banyak tempat orang tinggal dan juga banyak kedai-kedai jugalah. Sebaik saja keluar dari kereta Madi, terus angin sejuk menusuk. Kata Madi, malam semalam salji turun. Dan jelas kelihatan banyak tumpuk-tumpuk kecil salji berada di sekitar kawasan Cordoba ni. Aku dengan Pak Usop mula berjalan-jalan di kawasan sekitar dan kami juga memanjat ke kampung Cordoba ni untuk lihat bagaimanakah rupa bentuk rumah-rumah yang diperbuat daripada batu-batu yang berusia beribu tahun. Orang-orang kat sini memang ramah. Ada juga yang tegur aku, seorang pakcik ni, dia kata dia adalah seorang guru bahasa Inggeris. Jadi itulah yang membolehkan kami bersembang tu. Dan kami bersia-sia selama beberapa jam sebelum akhirnya pulang semula ke Bandar Tabriz. Sampai semula di Tabriz, kami melawat Masjid Biru ataupun lebih dikenali sebagai Masjid Kabut. Ia dibina sekitar kurun ke-14 dan sebahagian besar masjid ni dah musnah lah disebabkan oleh gempa bumi. Tapi keadaannya sekarang lebih baiklah kerana telah dipulihara. Pada era tu kerajaan Safavid dan juga kerajaan Uthmaniyah telah berperang lah. Bila kerajaan Safavid Syiah ni kalah, jadi dikatakan tentera Uthmaniyah telah mengambil banyak kapet yang cantik dan juga mahal untuk dibawa pulang ke Istanbul dari masjid ni lah. Selepas tu kami masuk semula ke Bazar Tabriz. Konon-kononnya nak cari baliklah tempat semalam tu, memang tak jumpa. Entah mana jalan yang kami masuk semalam. Ini disebabkan ada banyak pintu masuk untuk ke Bazar Tabriz ni. Kami jalan-jalan dan sempat tukar duit Turkish lira. Makan malam tu agak special. Mak Mahdi masak kofte dan juga dolma. Ianya adalah makanan tradisional orang Azeri. Dolma ni adalah macam inti daging disalut dengan daun anggur. Intinya memang sedap tapi daunnya tu memang pahit gila. Dan kofte ni lebih kurang macam meatball lah, daging ataupun ayam. Dan rasa dia memang sangat sedap. Dan malam tu aku dengan Pak Usop memang kenyang gila lah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.